Ikhwani wa akhwati azani Allahu iyyakum jami'an. Sebelum anda mulakan dan melanjutkan bacaan daripada kitab, ingin untuk anda kirakan membuat amendment. Sedikit amendment berkenaan dengan berkenaan dengan apa yang telah sama-sama kita kongsikan pada pertemuan yang lalu. Dan ana harap nanti daripada kita punya tim media untuk potongkan bahagian ni sebagai revision, sebagai amendment bagi apa yang telah sama-sama kita kongsikan pada pertemuan yang lalu. Iaitu berkenaan dengan kisah Ukashah Ibn Muhsan. Nah. Okay, Ukashah Ibn Muhsan. Kemudian ada satu orang lagi yang nanti kita nak sebut. Jadi berkenaan dengan kisah Ukashah Ibn Muhsan ni, kemarin ana kisahkan tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat beliau, kemudian beliau mencari jikalau sesiapa ada yang ingin untuk kisos terhadap beliau. Benar? Iaitu ingin kira square one lah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita katakan Ukashah, kemudian dia cerita bahawasanya dia pernah satu ketika dipukul. Itu bila mana diteliti lebih lanjut, ceritanya atau riwayatnya is questionable. Now, that riwayat is questionable. That riwayat of that very particular story of the sahabat Ukashah. But cerita yang serupa atau similar sebenarnya berlaku. Tapi bukan sahabat Ukashah. Namanya bukan Ukashah bin Muhsan. Tapi namanya adalah Usaid ibn Hudayr. Usaid ibn Hudayr. Di mana Usaid ibn Hudayr ni, dia adalah merupakan seorang sahabi daripada golongan Ansar radhiyallahu anhum. Dan dia merupakan pemimpin Aus, kabilah Aus. Sebelum datangnya Islam lagi, dia adalah merupakan pemimpin Aus. Kerana kaum Ansar ni ada dua kabilah, Aus dan Khazraj. Maka Usaid bin Hudayr merupakan ketua Aus. Daripada bapa dia lagi, Hudayr, dah pun merupakan seorang yang memiliki jawatan. Usaid bin Hudayr, beliau diberi julukan oleh orang-orang Ansar Al-Kamil. Al-Kamil nama panggilannya. Dia punya nickname Al-Kamil. Apa makna Al-Kamil? Seorang yang sempurna. Serba sempurna. Usaid bin Hudayr. The beauty of Usaid bin Hudayr ni, jikalau ada orang yang dia itu sempurna dalam satu sisi, maka biasanya dia kurang dari satu sisi yang lain. Contoh, nak bagi contoh. Ada orang, dia diberikan kelebihan fizik, tapi kurang dari segi akal fikiran. Ada orang diberikan kelebihan akal fikiran, tapi kurang dari segi fizik. Ada orang diberikan kelebihan dalam penanya, tapi kurang dalam, misalnya, dia punya kewiraan warrior in the battlefield. Ada orang warrior in the battlefield, tapi kurang dalam pena, penulisan. Maksudnya dalam ilmu lah. Lebih situ, kurang sini dan seterusnya. Biasanya macam tu. Biasanya. Namun Usaid bin Hudayr, beliau sempurna dalam semua sisi. Radhiyallahu anhu. Beliaulah yang cendekiawan dalam keilmuannya. Beliaulah yang memiliki fizik yang bagus. Beliaulah merupakan pewira di dalam peperangan. Beliaulah yang merupakan seorang yang pandai membaca dan menulis, di mana pada ketika itu adalah sangat langka atau rare untuk orang pandai baca dan menulis. So everything yang possibly
possible attributes yang mana ia akan menjadikan seseorang itu memiliki kehidupan dunia yang bagus, semua terkumpul pada Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Seorang sahabat daripada kalangan Ansar, sehingga dia diberi julukan Al-Kamil tadi. Cerita panjang tentang Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Ceritanya panjang tentang masuk Islam, tentang bagaimana setelah Bayatul Aqabah Nabi SAW menghantar Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah. Kemudian Mus'ab bin Umair tinggal menetap di rumahnya As'ad bin Zurarah. Kemudian memberi dakwah kepada Usaid bin Hudayr dan juga kepada Sa'ad bin Mu'adz. Di mana dua orang ni adalah merupakan dua individu yang penting di kalangan orang Ansar. Kemudian mereka masuk Islam dan seterusnya. Apa yang nak dijadikan cerita adalah Usaid bin Hudayr ni adalah seorang yang Masya Allah sangat dekat dengan Al-Quran, sehingga malaikat datang mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran. Dia punya baca Quran bukan sembarang baca. Dia bila mana membaca tu menghayati, benar-benar menghayati. Dan Allah Azza wa Jal, seperti mana dijelaskan oleh Nabi SAW, telah menugaskan dan mengkhususkan ada segolongan malaikat yang tugas mereka ialah untuk datang ke majlis ilmu dan mendengarkan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan benar-benar keimanan. Kira macam sebagai contoh, dia malam buta, dia ambil wudu, solat, kemudian dia duduk, dia istighfar, kemudian dia baca Quran, dan hanya dia dengan Allah je yang tahu, orang lain semua tak tahu. Kira macam betul-betul punya enjoy lah kan. Maka ada malaikat yang ditugaskan khusus untuk menghadiri majlis ilmu dan juga mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Maka diriwayatkan bahawasanya Usaid bin Hudayr, beliau membaca sehingga kan malaikat datang berbondong-bondong, bersaf-saf sampai ke langit untuk mendengarkan ayat suci Al-Qurannya Usaid bin Hudayr. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawasanya kira mengisahkan tentang Usaid bin Hudayr. Jadi pada suatu ketika Usaid bin Hudayr ni dia tengah baca Quran, dan di situ ada kudanya, kuda yang dia siapkan untuk peperangan, dan juga ada anak dia. Anak dia ni Yahya bin Usaid. Sebab tu Usaid bin Hudayr ada gelaran Abu Yahya juga. Bapaknya Yahya. Jadi bila mana sedang membaca Al-Quran, kudanya melonjak kegirangan. Bila dia stop, kuda dia pun stop. Kemudian dia baca lagi, kudanya melonjak kegirangan, happy. Sampai kuda pun happy dengar dia baca Quran. Kemudian dia stop. Kemudian yang ketiga kali, kudanya pun berlonjak kegirangan. Kemudian Usaid bin Hudayr berhenti. Pasal apa? Pasal si Yahya ni tidur dekat dengan kuda tadi. Jadi dia takut kalau anak dia terpijak oleh kuda. Kemudian bila mana dia nak ambil anaknya tu, dia nampak di langit ada sekumpulan bentuk awan. Bentuk awan yang berkumpul. Dan dia tak pernah nampak benda ni. Dia macam bentuk awan berkumpul. Jadi dia pun bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada apa dengan awan yang terkumpul?" Nabi SAW bersabda, itu adalah para malaikat yang berbaris, yang datang untuk dengar, menghadiri bacaan alunan ayat suci Al-Quran yang engkau bacakan. Dan mereka berbaris bersambung sampai ke langit. Dan hampir sahaja, Nabi cakap, kalau engkau teruskan bacaan, hampir sahaja seluruh ahli Madinah pada ketika itu akan nampak malaikat. Maksudnya hijabnya akan sampai tersingkap. Pasal begitu banyaknya malaikat yang datang mendengar bacaan kau. Pujian Nabi SAW kepada Usaid bin Hudayr. Hampir sahaja seluruh penduduk Madinah akan melihat malaikat dengan mata kasar. Dengan tersingkapnya hijab kerana terlalu banyaknya yang datang mendengarkan. Tapi kerana engkau berhenti, so ahli Madinah tak nampak. Jadi Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, apa yang berlaku adalah, ni kita nak kisahkan tentang apa tadi? Tentang kisos kan? Kita cakap bukan Ukashah. Bukan Ukashah bin Muhsan yang minta kisos. Tapi sebenarnya Usaid bin Hudayr. Apa yang berlaku adalah, suatu ketika sedang mana para sahabat sedang duduk dalam majlis, kemudian ada istilahnya mereka bercanda, berjenaka dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW kira macam cocok Usaid bin Hudayr. Cocok Usaid bin Hudayr. Entah guna jari, entah guna tongkat. Macam kira macam gurau-gurau. Mizahan, secara gurau. Cocoklah. Kemudian Usaid bin Hudayr mengambil kesempatan. Ya Rasulullah, aku nak minta kisos. Pasal kau cocok aku. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, "Istabir, baik. Silakan." Silakan. Kemudian Usaid bin Hudayr
berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, namun ketika engkau cocok aku tu, tempat yang engkau cocok tu tak ada lapisan kain di lambungku, di perutku. Tidak ada lapisan kain masa ketika itu. Maka aku nak minta kisah yang sama." Maka Rasulullah SAW menyingkap pakaian beliau. Namun dengan seketika Usaid bin Hudair, bukannya dia cocok Nabi SAW, tapi dia peluk dan cium badan Nabi SAW. Pasal dia nak al-basharah, iaitu bersentuhan kulit antara kulitnya dia dengan kulitnya Nabi SAW. Itu sebenarnya yang dia nak. Jadi bila Nabi kira jokingly cocok dia ambil kesempatan. Itu ada dalam muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Kisah tentang Usaid bin Hudair yang minta kisah dengan Nabi ketika mereka bercanda, kemudian Nabi menyingkap. Itu ada. Kisahnya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu. Sedangkan kisahnya Uqashah bin Muhsan yang ana kisahkan kemarin, itu ada memang di dalam di dalam beberapa kitab, namun seperti yang kita sebutkan sanadnya kurang tidak reliable. Yang ada tentang Uqashah bin Muhsan adalah yang lebih tepat kisahnya ialah ketika Nabi SAW menyebutkan bahawasanya beliau menyebutkan bahawasanya nanti pada hari kiamat kelak. Ini hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tadi ana baca, ana tengok hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis yang ana about to share. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nanti pada hari kiamat akan datang para nabi dengan umat mereka, di mana ada nabi yang umatnya hanya 10 orang, yang 5 orang, yang 5 orang, yang 1 orang, ada yang tak ada, dia seorang. Nabi tak ada umat. Ada. Seorang. Nabi tu tak ada pengikut langsung. Sebab tu antum kalau berdakwah, kemudian tak ada orang yang istilahnya terima dakwah tu, jangan risau, jangan sedih. Pasal keberhasilan dakwah itu bukan adalah dengan ramainya pengikut. Tapi keberhasilan dakwah itu adalah whether or not anta dakwah in the first place. Kalau anta ada dakwah, itu dah berhasil kira. Pasal dalam perkara dakwah, kita cuma nak minta pahala dakwah dari Allah. Bukan based on berapa orang yang ikut. Bila kita dakwah tu, itu dia bahawasanya anda dah berhasil. Regardless 1 orang ke 1000 orang ke, tak kira. Yang penting anta dakwah. Kalau tak ada orang ikut pun tak apa. Yang penting anta dapat pahala dakwah dari Allah. That is your personal test sebenarnya. Bukan berapa orang yang ikut. Dan ini kita dah discuss panjang lebar pada pertemuan yang lalu. Jadi ada yang pengikutnya sedikit, sampailah ada yang kosong. Kemudian kata Nabi SAW, aku melihat ada sawadun azim, ada segolongan manusia sehingga gelap, ramai kerana begitu ramainya. Dan aku sangkakan itu adalah umatku. Tahu-tahu mereka bukan umatku, tapi umatnya Nabi Musa AS. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, undur ilal ufuk. Maka beliau melihat ufuk, satu ufuk. Ufuk ni adalah sejauh mata memandang. So beliau lihat satu ufuk, satu sisi, dan beliau melihat sawadun azim, segolongan yang begitu besar, gelap. Kemudian dikatakan kepada beliau, lihatlah kepada ufuk yang satu lagi. Dilihat kepada satu ufuk lagi, sawadun azim, another segolongan besar. Kira covers the whole ufuk, dari satu ufuk sampai ke satu ufuk. Jadi sejauh mata memandang dari timur sampai ke barat. From far east to the far west. Sejauh mata memandang, sawadun azim, manusia ramai, gelap. Kerana begitu ramai sekali. Maka dikatakan itulah umat engkau, wahai Muhammad. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian disebutkan, dan di dalam mereka terdapat sab'una al yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dan di dalam golongan yang ramai tadi, dari satu ufuk sampai satu ufuk, umat engkau, terdapat 70,000 manusia yang mereka akan masuk syurga bighairi hisabin wala adab. Tanpa ada perhitungan, tanpa ada azab. Shortcut, straight. Tak payah hisab. Tak payah mahsyar. Tak payah azab, torment. Straight masuk syurga. Green light. Jadi, kemudian Nabi SAW masuk ke rumah beliau. Rupanya para sahabat dekat luar ni, mereka duk berdiskus. Mereka duk berdiskus.
Agak-agak siapa yang 70,000 tu Kan? Pasal Nabi belum sebut. Nabi dah cakap, dalam yang umat tadi ada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisap dan azab. Tanpa perhitungan dan tanpa azab. Kemudian Nabi masuk rumah. Sahabat kat luar, discuss. Agak-agak siapa Kan? Kemudian ada yang cakap, jangan-jangan alladzina sahibur rasul. Mereka yang merupakan sahabat-sahabat Nabi agaknya. The companions yang menemani Nabi. Ada sebahagian sahabat lain yang cakap, jangan-jangan mereka wulidu fil Islam walam yusyriku billahi syai'an. Mereka ni adalah orang-orang yang mereka dilahirkan dalam keadaan Muslim dan tak pernah melakukan syirik kepada Allah. Jangan-jangan dorang ni. Pasal kalau talking about sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, talking about the sahabat, kan mereka sebelum tu ada zaman jahiliah, zaman gelap. Kan? Zaman kongsi gelap dulu. Nah, kemudian kemudian masuk Islam, kan? Jadi diorang cakap, jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang mereka memang lahir dah dalam keadaan Muslim dan tak pernah syirik kepada Allah. Ini macam-macam pendapat. Ada yang cakap tu, ada yang cakap ni, ada yang cakap tu, ada yang cakap ni. Sampailah Nabi SAW keluar daripada rumah beliau, SAW, kemudian bertanya, apa yang kalian sedang perbualkan? Mana sahabat cakap, kita tengah discuss pasal benda ni lah, fa'akhbaruhu. Mereka pun kabarkan kepada Nabi, kita tengah agak-agak lah, siapa yang termasuk dalam 70,000 tadi. Kan? Kemudian Nabi SAW menjelaskan. Rasul menjelaskan, mereka ni adalah orang-orang yang telah memenuhi empat syarat. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. La yastarqun. Wala yatatayyarun. Wala yakun. Wala yakun. Wala yatatayyarun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Iaitu, mereka ni adalah orang yang memenuhi empat syarat. Pertama, la yastarqun. Tidak minta di ruqyah. Kedua, wala yakwun. Tidak berubat dengan besi panas. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Tidak tilik. Tidak menilik burung. Naiwan, naam. Dan yang keempat, kepada Tuhan mereka, mereka tawakal. Empat syarat ni, jikalau ada pada seseorang, maka dia ada high chance boleh termasuk dalam 70,000 golongan tadi. 70,000 individu yang ada kemungkinan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa perhitungan dan tanpa torment. Iaitu yang pertama, la yastarqun. Mereka tidak minta diruqyah. Nah. So either dia ruqyah diri dia sendiri, atau ada orang yang volunteer nak ruqyah dia, itu tak ada masalah. Tapi bukan dia yang minta. Kalau dia ruqyah diri dia sendiri, atau ada yang meruqyah dia tanpa dia minta, maka dia masih kira fit. Nah. Yang kedua, wala yakun, iaitu tidak berubat dengan besi panas. Iaitu bila mana ada luka, misalnya dalam peperangan ke, atau ada luka injury kat dapur ke dan seterusnya, cara mengubati yang paling power ialah sebenarnya panaskan besi, kemudian melekatkan. Pasal apa? Darah terus stop. Dia akan tutup, cover, and darah akan stop. Itu cara yang paling orang Indonesia sebut, yang paling ampuh, yang paling bagus untuk mengubati kalau ada luka. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak tilik burung. Maksudnya mereka tak keluar rumah, kemudian, bila keluar rumah ada burung gagak. Kalau ada burung gagak ni, berarti kita cancel kita punya trip ni. Pasal kalau ada burung gagak bila keluar rumah, nanti trip kita ada musibah. Atau
Misalnya dia cakap, bila aku keluar rumah, aku nak tengok burung puyuh ni atau burung merpati ni, dia terbang ke arah mana. Kalau dia terbang ke arah kanan, berarti aku akan proceed. Kalau dia terbang ke arah kiri, aku tak proceed. So dia tunggu, dia tengok, oh burung tu terbang ke arah kiri. Oh berarti aku cancel aku punya trip misalnya. Jadi mereka menilik dengan melihat burung, yatatayarun namanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan keempat-empat ini semuanya adalah unsurnya apa? Unsurnya ialah unsur tawakal. Unsurnya unsur tawakal. Bila kita cakap la yastarqun, tak minta ruqyah, pasal apa? Pasal dia sabar dengan apa yang telah Allah letakkan atas dia, maka dia tawakal sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, la yakun, dia tidak berubat dengan besi panas. Dia cakap, oh ini adalah apa yang Allah nak bagi pada dia, dia akan sabar dengan ujian yang dia hadapi. Dan dia tidak akan tergesa-gesa untuk cepat-cepat nak baikkan. Pasal apa? Pasal tawakal kepada Allah. Berserah diri pada Allah. Yang ketiga, iaitu la yatatajarun, tidak menilik burung. Pasal apa? Pasal dia tawakal kepada Allah sepenuhnya. Aku keluar, kalau memang Allah tentukan perjalanan ini baik, baiklah. Kalau tak baik, tak baiklah. Aku serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tawakal. Aku dah usaha yang sebaiknya. Aku dah persiapkan bekalan dengan sebaiknya. Apa yang nak jadi, jadilah. Nah, okay? Dia tawakal fully kepada Allah. So, in the end, akhirnya unsur semua ini, keempat-empat ni adalah tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi sebut 4 syarat ni. Bila habis Nabi sebut, Ukasha pun, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ud'ullaha yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, engkau mintalah pada Allah agar menjadikan aku termasuk dalam golongan ini. Katanya Ukasha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta minhum. Engkau termasuk dalam mereka. Nah, engkau termasuk di dalam mereka. Jadi Ukasha dah dapat green light masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa perhitungan, tanpa azab. Kemudian satu sahabat lagi, ya Rasulullah, ud'uli an aj'ala minhum, an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan agar aku pun menjadi termasuk dalam golongan yang 70,000 tadi. Di sinilah yang Rasulullah sebut sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului engkau. Nah. Jadi di sini sekarang kita ada dua hadis yang sama-sama kita kongsikan. Cerita tentang Qisas ada, tapi Usaid bin Hudayr bukan Ukasha bin Muhsan. Tentang kisah Ukasha, tentang sabaqaka biha Ukasha, Ukasha telah mendahului engkau pun ada. Tapi hadisnya ialah redaksinya, orang cakap versionnya is the version of tentang 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan azab, bukan pasal Ukasha nak Qisas Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ana harap apa yang dapat anda kongsikan jelas sebagai bentuk revised amendment kepada apa yang telah sama-sama kita kongsikan pada pertemuan yang lalu pada minggu lepas. Wallahu a'lam.